اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 13. Muka surat 13, baris yang ke-14 daripada atas. Baris yang ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan jika berhadapan lelaki dengan perempuan yang ajnabiyah, perempuan yang asing, perempuan yang sah nikah, perempuan asing, perempuan yang sah nikah, maka iaitu aurah lelaki di hadapan perempuan ajnabiyah sekalian badannya. Dan jika ada ia lelaki di dalam khulwah, di dalam ketika seorang diri, maka dua kemaluan lelaki, maka hasil bagi laki-laki itu 3 aurah. Maka hasil bagi laki-laki itu 3 aurah. Dan jika berhadapan lelaki dengan perempuan ajnabiyah, perempuan yang asing, maka iaitu aurah lelaki sekalian badannya. Jadi pembicaraan adalah berkaitan dengan syarat sah sembahyang yang ke-7, iaitu menutupi aurah. Syarat sah sembahyang ke-7 menutupi aurah. Kemudian dalam kitab ni bukan hanya cerita aurah di dalam sembahyang sahaja, bagi lelaki, bagi perempuan hamba, bagi perempuan merdeka, bahkan didatangkan juga aurah di luar sembahyang. Kita bicara adalah aurah di dalam sembahyang, sebab bicara sekarang adalah berkaitan dengan syarat sah sembahyang, wajib menutupi aurah. Jadi wajib menutupi aurah di dalam sembahyang ni, aurah lelakinya hak mana, aurah perempuan hambanya hak mana, aurah perempuan merdekanya hak mana. Jadi didatangkanlah hak berkaitan dengan aurah di dalam sembahyang ni, tetapi bukan hanya didatangkan bicara aurah di dalam sembahyang, bahkan didatangkan juga bicara aurah di luar sembahyang. Tajuknya aurah di dalam sembahyang, tapi didatangkan juga aurah di dalam sembahyang serta dengan aurah di luar sembahyang. Kemudian aurah ni ada 3 bahagian. Sekarang ni bahagian pertamanya aurah lelaki di dalam sembahyang dan di luar sembahyang. Kemudian di bawah tu yang kedua, aurah perempuan merdeka, aurah perempuan hamba. Yang ketiga, aurah perempuan merdeka di dalam sembahyang serta di luar sembahyang. Jadi terdahulunya
aurah lelaki. Aurah lelaki ni sama lelaki merdeka ataupun lelaki hamba, aurah yang sama. Adapun perempuan lain, perempuan hamba lain dengan aurah perempuan yang merdeka. Adapun lelaki sama sahaja. Lelaki tadi ni lelaki yang merdeka ataupun lelaki tu hamba orang. Kemudian nanti bicara aurah lelaki sesama lelaki. Kalau lelaki sama lelaki ni, lelaki itu lelaki Islam ataupun lelaki kafir, sama sahaja. Nanti dia akan pergi pada aurah perempuan di hadapan sesama perempuan, tak sama. Perempuan di hadapan sama-sama perempuan muslimah dengan aurah perempuan di hadapan perempuan kafirah, tak sama. Ni panjanglah, sebab dia bukan hanya bicara aurah di dalam sembahyang saja. Jadi termasuk bicara aurah di luar sembahyang. Jadi aurah lelaki sama ada merdeka ataupun hamba antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut ni jika di dalam sembahyang. Jika di dalam sembahyang, aurah lelaki adalah antara pusat dan lutut. Kemudian terdahulu bicara menutupi aurah di dalam sembahyang ni, wajib menutupi aurah pada pihak atas dan juga pihak keliling, pihak jawani, pihak tepi. Pihak atas dan pihak tepi. Pihak bawah tu kita maklum lah, memanglah tidak tertutup aurah kita daripada pihak bawah. Kalau kita pakai kain pelekat, memanglah aurah kita terbuka daripada pihak bawah. Pihak bawah tu tak apa, dia tutup pihak atas dan juga pihak sisi. Saya sebut minggu lepasnya, kalau kita pakai seluar yang mana tali pinggang dia tu tak padang dah, ataupun seluar tu jadi kecil, jadi pusatnya terkeluar, tapi pakai baju, maka baju ni kena tutup tekak. Kalau baju duk tutup tekak, dia akan nampak sebelah atas, maka batal sembahyang. Ini mazhab Syafi'i lah. Batal sembahyang ni mazhab Syafi'i. Tapi siapa yang nak melihat daripada sebelah atas, bukan bicara ada orang melihat ataupun tidak ada orang yang melihat. Kita sembahyang dalam bilik seorang diri, api tak pasang pula gelak gelita, siapa nak tengok? Tapi aurah tu tak ada, aurah dalam sembahyang ni. Mana ni? Dalam bilik khulwah seorang diri, gelap pula, tak pasang lampu. Lepas tu sembahyang boleh tak tutupi aurah sebab tidak ada orang melihat. Dah. Bukan bicara orang melihat ataupun tidak. Wajib lelaki menutupi aurah di dalam sembahyang antara pusat dan lutut, menutupi aurah daripada pihak atas dan daripada pihak keliling, pihak sisi. Bukan tadilah, siapa nak tengok ke atas ni, nampak pusat ni daripada celah tekak ni. Bukan bicara ada orang tengok atau tidak, nampak saja, maka batal sembahyang. Dia ialah pakai seluar ni, dia kadang-kadang dia pakai baju, tapi seluar dia tu belakang tu terbuka masa dia rokok sujud tu, baju pula tersising, nampak seluar dalam tu masa rokok, masa sujud. Dia parah seluar dalam ni menutupi dah antara keliling pusat. Dia menutupi antara pusat dan lutut ni bukan hanya di pusat saja. Dia pusat ni keliling sampai ke belakang lah. Ada ni. Ni ada orang ni, dia pakai kain pelekat. Kain pelekat dia terlodeh, dia pakai tutup pusat. Belakang ni nampak monggeng. Ni luar semayang lah ni. Ni luar semayang. Jadi kain dia terlodeh, dia akak kain dia, tutup pusat. Tapi belakang nampak punggung. Haram juga tu. Tutup pusat bukan belah depan saja. Mana pusat ni sampai ke belakang lah. Jadi orang pakai seluar dalam ni menutupi ke sampai ke sebelah belakang, belah depan pusat pun dah tutup tau.
Mana kalau nampak luar dalam tu sudah bawah daripada pusat tu. Dia kalaulah belakang ni seluar dia terbuka, tapi kalau baju dia tu rapat depan ke bawah, tekak di belah belakang ni tutup, tekak kita belah depan je kalau kita tak kacing. Pada ni kita belah depan kalau kita tak kacing terbuka lah, tapi kalau belah belakang ni tak terbuka. Maknanya walaupun seluar tu terbuka ke belakang, tapi kalau baju tu labuh, tidak terbuka baju lelaki tak di dalam sembahyang, ketika rokok, ketika sujud, tak ada masalah. Sebab belah belakang ni tutup ni. Tapi kadang-kadang dia baju tu, kadang t-shirt tu dah kecil, akhirnya terbuka, nampak luar dalam. Masa rokok, terutama sekali masa sujud. Waktu batal sembahyang gitu. Ada ni. Tapi kalau seluar dia keadaan seumpama tu, tapi baju dia labuh, tak apa. Kalau baju labuh tak apa. Ni kalau baju pula singkat, ni pakai baju ni, tapi baju tu masa rokok sujud tu, tak sekali masa sujud. Mana kalau nampak seluar dalam, maknanya seluar dalam tu belum lagi menutupi pusat. Ya, belum menutupi pusat luar dalam. Kau ni, kalau dalam tutup pusat, tak perasan tau. Tutup tak pusat? Tak apa pusat. Kalau tak apa pusat, belah belakang pun masih lagi bawah pada pusat lah juga. Bila terbuka nampak luar dalam, maknanya belah atas tu masih lagi aurah tu. Atas luar dalam tu masih lagi aurah. Batal semayang lah. Dia pakai seluar ni. Kalau seluar tu hak jenis dak ketat tak apa. Hak tu biasa luar hak ngam-ngam tu. Hak luar ngam-ngam kan, budak-budak sekarang ni kan dia pakai seluar kan. Seluar hak agak style dia. Style dia sekarang ni seluar yang mana tak longgar lah. Seluar longgar ni seluar selek tau. Bukan apa? Ya. Seluar selek longgar tau. Kau panggil luar apa? Orang jabat. Orang jabat luar selek tau. Luar selek lah. Tu dia longgar tak apa. Kalau luar budak-budak muda, dia kena tutup ni antara pusat dan lutut ni sampai ke belakang, bukan belah depan saja. Kalau dah tutup sebelah atas dan juga sebelah keliling. Hak tu dalam sembahyang. Ini terbaca hak minggu lepas. Dan pada berhadapannya sama laki-laki atau dengan perempuan yang mahram. Dengan sama lelaki antara pusat dan lutut, dengan perempuan yang mahram antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut. Sesama lelaki, sama lelaki antara pusat dan lutut. Dengan perempuan mahram pun antara pusat dan lutut. Jadi minggu lepas saya panjang pergi bicara berkaitan dengan aurah sesama sejenis lah, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, kemudian aurah lelaki dengan perempuan hak mahram, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan muslimah, kemudian lelaki perempuan yang sesama mahram. Aurahnya adalah antara pusat dan lutut. Ini paling banyak, antara pusat dan lutut. Lelaki di hadapan perempuan mahram, pusat dan lutut. Perempuan mahram, perempuan di hadapan lelaki di hadapan perempuan mahram antara pusat dan lutut. Perempuan di hadapan lelaki mahram pun sama juga antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut. Ini hak mazhab Syafi'i kita lah. Ini hak mazhab Syafi'i kita. Jadi mazhab Syafi'i kita ni, lelaki di hadapan perempuan mahram, lelaki wajib tutup antara pusat dan lutut. Perempuan di hadapan lelaki mahram sama je, antara pusat dan lutut juga. Jadi maknanya orang perempuan ni mau ke naik ke di hadapan anak lelaki, cucu lelaki ke, yang wajib tutupnya adalah antara pusat dan lutut sahaja. Ni hak dalam mazhab Syafi'i kita lah. Hak dalam mazhab Syafi'i kita. Dia
Kalau mazhab Hambali dia lain. Kalau mazhab Hambali walaupun lelaki itu mahram, perempuan tak boleh tutup hanya antara pusat dan lutut. Dia akan cerita di bawah tu. Sekarang ni lelaki di hadapan perempuan mahram antara pusat dan lutut, perempuan di hadapan lelaki mahram antara pusat dan lutut. Itu hak mazhab Syafi'i lah. Hak kata orang perempuan hanya pakai kain batik Jawa je pakai, atas duk tutup di hadapan lelaki mahram. Itu mazhab Syafi'i lah. Kalau mazhab Hambali dia lain sikit. Mazhab Hambali contohnya mana kalau perempuan tu di hadapan lelaki yang mahram, kepala tak payah tutup, tengkok tak payah tutup, kaki betis tak payah tutup, tubuh wajib kena pakai baju. Itu mazhab Hambali. Perempuan di hadapan lelaki mahram, lelaki di hadapan perempuan mahram antara busuk dan lutut je. Tetapi kalau perempuan di hadapan lelaki mahram, perempuan ni di hadapan ayah dia, perempuan di hadapan adik-beradik lelaki dia. Kalau mazhab Syafi'i hanya wajib tutup antara busuk dan lutut, dia akan bicara di bawah. Tapi kalau mazhab Hambali tak boleh. Dia baju wajib kena pakai. Dia boleh bukanya kepala, tengkok, kaki, betis. Mana sampai ke lutut tu naik ke atas wajib tutup, sampai ke tubuh wajib kena tutup. Ni mazhab Hambali. Dia lebih kurang dengan mazhab Maliki juga. Kalau perempuan di hadapan lelaki mahram, itu mazhab Syafi'i dah. Mazhab Syafi'i sama ada lelaki di hadapan perempuan mahram, perempuan di hadapan lelaki mahram, sama saja antara pusat dan lutut. Saya sebut minggu lepasnya, hak berkaitan kita anak-anak, ketika kita jaga orang tua kita hak uzur, mak ayah kita ke, mak ayah mertua kita ke, mahram kita, mereka uzur, wajib kena jaga aurah mereka, tutup antara pusat dan lutut mereka, termasuk pada masa kita memandikan mereka. Ada ni, dia sama ada mak ni, mak sendiri ke, mak mertua ke, sama ada yang bicara tu anak ataupun menantu perempuan, ataupun anak ataupun menantu lelaki, aurahnya sama saja. Cuma kalau mak ni biar anak puang lah ataupun menantu perempuan lah yang bicara, kurang kekok sikit. Kalau ayah ni anak lelaki lah, menantu lelaki lah yang bicara, kurang kekok sikit. Tapi dari segi hukum aurah sama. Walaupun mak tu diuruskan oleh anak perempuan dengan menantu perempuan, bukan bebas, wajib tutup antara pusat dan lutut. Mana samalah kalau macam kita anak lelaki yang uruskan mak kita, mak mertua kita, aurah sama je. Bukan kata kalau anak lelaki memandikan mak yang uzur ni kena tutup antara pusat dan lutut. Kalau anak perempuan memandikan mak ni okey lah. Dah. Sama saja antara pusat dan lutut. Ni dia buat mak orang tua dia tu macam baby dia buat. Letak atas tu, atas tandas tinggi tu kan. Letak situ. Maknanya hak ni hak agak boleh ada tenaga sedikit lah. Mana bagi bilik air tu memang kena papah, kena apa. Tapi letak di atas tempat tu boleh lah. Dia nak qada hajat, mana mandi pun atas tu lah. Mana masih lagi ada tenaga. Tapi maknanya dia letak atas tu kok tanya pula orang tua tu. Jangan gitu, haram tu. Kehormatan ibu bapa sendiri tu. Yelah kadang-kadang orang tua ni dia keli. Dia pun mana akal pun ingat tak ingat, boleh semayang lagi, tapi maknanya dia kurang dah. Mana kalau biarkan telanjang pun dia jadi macam tak ada malu dah, nampak macam tak malu gitu. Jadi dia macam dah reti dah. Kita anak-anak dia wajib tutup antara pusat dan lutut. Sebab
aurah kebanyakannya kalau kata sesama lelaki sama perempuan, sesama mahram antara pusat dan lutut. Tapi susah sikit lah. Contohnya kita nak pakai pamper, susah sikit sebab kita nak ada kain yang menutupi. Nak masuk pamper tu memang agak ada sedikit lah kesukaran, tapi kena usahakan lah. Terbuka kita tutup, terbuka terselok kita tutup, begitu je lah. Ada ni, ini orang hidup lagi ni, hak mati dah pun kita wajib jaga aurah dia. Orang mati yang memandikan jenazah ni kan, jenazah lelaki yang memandikan, jenazah perempuan yang memandikan. Dia sunat seumpama itulah. Walaupun kita kata lelaki ni ayah kita, perempuan ni mak kita, disunatkan hak sesama tu. Dia biasanya last kali barulah kalau kata ayah panggil anak seorang sirang last itu adalah, tapi aurat tertutup. Tapi kalau nak mandi betulnya disunatkan sesama jenis. Tapi walaupun sesama jenis yang memandikan, wajib tu menutupi aurat antara pusat dan lutut kan. Orang memandikan mayat kan ada kain batik, orang panggil kain batik lepas. Kain batik lepas panggil tau. Hak kain batik hak tak jahit. Ada kain batik lepas. Sebab apa? Untuk menutupi. Bila terselok dia pun tutup. Sebab apa? Aurah. Sampai masa dia nak gosok di kawasan aurah, dia akan pakai sarung tangan. Sebab apa? Wajib kena pakai sarung tangan ketika nak menyentuh antara aurah hak ketika memandikan jenazah. Hak tu hak mati dah. Ini orang tua hak hidup lagi. Cuma ni tak bertenaga. Lagilah kita wajib kena jaga aurah ketika kita khidmat kepada mereka. Jadi kebanyakan aurahnya adalah antara pusat dan lutut. Jadi aurah lelaki di hadapan perempuan mahram antara pusat dan lutut, dan juga di hadapan sesama lelaki antara pusat dan lutut. Sesama lelaki antara pusat dan lutut. Ini pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Ini pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i kita lah. Pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i sama dengan pandangan mazhab Maliki, sama dengan sebahagian pandangan dalam mazhab Hanafinya, menyatakan bahawa aurah lelaki sesama lelaki hanyalah dua kemaluan sahaja. Pakai seluar dalam lepas dah. Ni baru boleh tengok bola. Boleh tengok bola. Kalau aurah lelaki sesama lelaki antara pusat dan lutut tu, tengok bola tu macam mana? Kelaknya tengok bola. Kan tengah nu apa ni? Suara ke apa? Apa dah? Kan? Malam ni main di Terengganu. Main sini. Dia main stadium mana? Stadium lama ke stadium Gabadak stadium utuh. Dak main sini. Malam ni. Ramai orang luar mari. Orang Johor. Tahu? Meriah malam ni. Jadi kalau lah aurah lelaki di hadapan lelaki antara pusat dan lutut dah tu. Cuma sekarang ni adalah pemain bola tu dia pakai dalam tu, dia pakai. Tapi bukan semua pun. Sebahagiannya pakai, sebahagiannya tak. Nak kira macam mana? Dak, kadang-kadang kalau tanya bola hok besar-besar lah. Hok bola hok akhir-akhir ke, atas petah utama tu ada pakai kopiah atas tu. Pimpinan negeri tu ada pakai kopiah. Kalau main di Kelantan contohnya, hok besar-besar lah. Hok besar-besar tu adalah di tempat duduk hok VIP tu kan ada pakai kopiah apa semua tu. Macam mana tu? Tu peha terbuka tengah padang. Nak kira macam mana? Dia masalah peha ni aurah ke tidak sesama lelaki, ini perkara khilaf ulama.
Tapi pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i kitanya, peha sesama lelaki aurah wajib ditutup. Pandangan da'i dalam mazhab Syafi'i, lelaki sama lelaki yang wajib tutupnya hanyalah dua kemaluan. Mana lepas? Mazhab Maliki memang bukan aurah. Sebahagian paling mazhab Hanafi memang bukan aurah. Tak cerita mazhab lain lah. Cerita pandangan dalam mazhab Syafi'i kita. Tapi pandangan yang daif. Lelaki dengan lelaki aurahnya adalah dua kemaluan sahaja. Pakai seluar dalam okey dah. Telanjang tak boleh lah. Hak telanjangnya adalah Bani Israel. Bani Israel terdahulunya syariahnya membenarkan mandi telanjang sesama lelaki. Itu hak syariah Bani Israel, hak Nabi-Nabi yang terdahulu. Adapun hak ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada aurah walaupun sesama lelaki. Tapi aurah lelaki ni lah khilaf ulama. Pandangan yang muktamad mazhab Syafi'i adalah antara pusat dan lutut. Dan memang ada hadis-hadis yang menceritakan Nabi terbuka peha, masuk Sayyidina Umar masih lagi Nabi tak tutup, masuk Sayyidina Bakar baru Nabi tutup. Dan ada hadis Anas bin Malik menceritakan bahawa pada hari Khaybar terbuka peha Nabi sehingga Anas mengatakan dia terpandang peha Nabi yang putih. Ini di antara ini hak dalil bagi pandangan ulama, peha bukan aurah sesama lelaki. Faham tak ni? Maknanya gitulah. Taklah kita tengok tu pakar kopi masuk stadium, ustaz pula duduk atas petang. Tak apalah, tu benda khilaf. Contohlah orang Arab kan, dia bang aurah cukup ketat. Aurah perempuan contohnya lah cukup ketat. Cuma sekarang ni agak bebas dah jadinya. Tapi negara Arab mana sekalipun time main bola semua luar pendek. Arab Saudi pun perempuan dia punya aurah ketat. Tapi time main bola luar pendek juga. Sebab apa? Itu benda khilaf ulama. Tapi kita faham lah ni. Jangan kita pakai luar pendek pula. Janganlah gitu cerita ni. Cerita pakai khilaf. Jadi kalau kita nak masuk tengok bola, pakai pandang kata bukan aurah lah. Dulu ada ni cerita lama dah lah. Ada Maulana. Dia ni kalau dengar cerita orang kau, ada karamah dia. Ada karamah dia lah. Dia orang soleh. Kalau misal lah satu cerita tu, pergi cari tuan guru ni, Maulana ni, orang dia kata ada kebun. Jadi orang nak jumpa negeri masuk kebun. Tengok tuan guru tu nyakul pendek je. Lepas tu orang kata mari dah apa, relax je. Dah kebun dia di depan orang ramai betul, dia tidak tunjuk seumpama tu dah kebun dia. Lepas tu orang mari tu dia tak ada nak cari kain bedak. Sebab apa? Sebab pandangan dalam mazhab Maliki, ada pandangan dalam mazhab Hanafi, ada pandangan dalam mazhab Syafi'i, peha bukan aurah di hadapan lelaki, bukan aurah. Jadi mana anda boleh tengok kejut. Tapi kalau orang ngaji tak apa, dia tahu dah. Kalau hak jenis jahil ke, apa tu guru apa bunyi kata karamah pakai luar pendek siap. Dia bukan pakai luar pendek dia kelayak ramai, dia hanya pakai luar pendek di kebun dia, tak ada orang. Tapi orang mari tu kenapa nak cari kain betul tu? Bagi dia bukan aurah pun. Tapi depan orang ramai tak buka. Sebab apa? Maruah pula. Dia masalah menutupi aurah satu hukum. Masalah berpakaian yang sesuai dengan kedudukan tu satu hal pula. Kita sekarang bicara berkaitan dengan aurah. Janji tutup aurah. Tetapi dari segi maruah pula, kita nak berpakaian mesti berpakaian yang tidak menjatuhkan maruah kita.
Kalau kita misal cerita ni orang-orang tua ni, kita ambil pakaian anak kita hok gambar apa semua tu, menutupi aurah, tu bab lain. Tapi kita pakai tu sesuai tak dengan imej kita. Kita orang tua, ayah haji pula pakai baju apa gitu tu, janji menutupi aurah, tu bab hukum menutupi aurah. Bab berpakaian yang selayaknya, bab maruah pula. Di bab maruah ni kita wajib berpakaian yang selayaknya dengan kita. Kalau orang muda lain, tak apa, dia pakai janji tutup aurah. Orang tua lain, orang tu pula ayah haji duduk masjid pula. Jadi bukan kata tuan guru ni disemayak depan ramah, bukan, sebab itu maruah. Tapi ni ceritanya tempat dia buat kerja lah kebun, tengoklah, pakai luar pendek. Tapi gitulah, tak apalah, orang ngaji dia tak apa. Makna walaupun ini benda khilaf ulama, kalau macam contoh lah, khilaf ulama. Tapi kalau tanya contoh nak main futsal, ustaz pun nak terang kalau pendek juga contohnya. Benda khilaf. Boleh jatuh maruah kita sebagai orang berilmu. Walaupun kita kata saya ada pandangan, tu bab aurah, bab maruah, bab imej sebagai orang yang ada imej lah, imej agama. Walaupun kata saya ada pandangan ada, itu bab hukum fiqh. Tu bab hukum aurah, tu bab hukum fiqh, betul ada pandangan. Tapi bab maruah sesuai ke dak. Tapi biasa kalau main futsal tu pakai lawan panjang, siapa-siapa pun sama je. Tapi kalau ada lah hok tak pakai lawan panjang lawan pendek, dia pakai benda tu. Hok tu hok sendiri je. Kalau hok main bola tu, tak tahulah pemain Terengganu macam mana pakai gitu belaka. Kan pemain Terengganu kan lepas sikit tau. Kedok kau. Dia pakai juga tu dalam. Ada pakai dia dah. Kalau pemain Kelantan pakai belaka lah ke mana? Maknanya kalau kita nak tengok bola agak, kena gitulah. Atas pandangan peha sesama lelaki bukan aurah. Hanya aurahnya adalah dua kemaluan sahaja. Sesama lelaki. Sebab ada juga orang jenis peseng, Allah lah kata, dia duduk je, dia selok ke pelekat. Dia duduk je selok ke pelekat. Apa pegang, apa tarik, dia senyap, tak ada apa. Kalau dia bangun, dia duduk je, dia selok ke pelekat. Nampak apa? Jenis peseng gitu, jenis panah, aku tak tahulah. Ni mana kadang-kadang duduk tepi surau tu kan, lepas majmuah apa semua, dia duduk je, dia bertarik kan mereka. Nampak orang pergi pegang, orang bertarik, tutup, dia senyap je. Kan pasal perangai gitu. Betul ke mana? Kalau kita nak cara pun biar ke dia gila. Tapi hak pandangan muktamad mazhab Syafi'i ni, aurah lelaki depan lelaki antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut. Yelah, kalau macam anak duk asrama contohnya, dia nak cari seluar, nak mandi sama dia tu, cari seluar 3 suku tu. Seluar 3 suku, bukan orang seluar tu. 3 suku lah baik. Seluar tu bagi bukan 3 suku. Baru pusat. Dia nak budak tu nak mandi kan. Nak mandi sesama dia tu. Biasa kalau saya dulu pakai kain buat kesan. Tapi budak ni nak seluar, cari seluar 3 suku tu lah. Tutup antara pusat dan lutut. Ini kita mazhab Syafi'i. Aurah lelaki sesama lelaki. Dan jika berhadapan laki-laki dengan perempuan yang ajnabiyah, maka iaitu aurah lelaki di hadapan perempuan ajnabiyah sekalian badannya. Apa pelik pula jadi ni. Nanti di bawah tu aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi. Ni aurah kita di hadapan perempuan ajnabiyah sekalian badan. Pelik jadi lah.
Cuma pandangan yang diterjemahkan oleh Imam Nawawi, lelaki hanya wajib menutupi antara pusat dan lutut jua di hadapan perempuan yang ajnabiyah. Lelaki hanya wajib tutup antara pusat dan lutut jua. Sebab lelaki ni jenis hija kat luar. Kalau wajib kena tutup sekalian tubuh, lelaki nak kerjanya macam mana? Jadi walaupun aurah lelaki di hadapan perempuan ajnabiyah sekalian badan, tapi lelaki hanya wajib tutup antara pusat dan lutut jua. Sebab apa? Sebab lelaki ni jenis bekerja. Tapi kalau tanya balik, aurah kita di hadapan perempuan ajnabiyah, pusat dan lutut? Tidak. Sekalian badan. Maknanya perempuan haram melihat akan sekalian tubuh orang lelaki termasuk muka. Ada ni. Yang kita biasa duk dengarnya, lelaki melihat perempuan, apa hukum? Perempuan melihat lelaki, apa hukum? Kan kita kan biasanya bicara lelaki tengok perempuan, perempuan tengok lelaki. Ada ni. Perempuan tengok lelaki macam mana? Lelaki tengok perempuan tu, perempuan tengok lelaki. Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala perintah merendahkan pandangan belaka. Qul lil mu'minina yaruddu min absarihim tu. Kata oleh Muhammad Muhammad bagi qul lil mu'minin, kata oleh Muhammad Muhammad bagi lelaki-lelaki yang mukmin, bahawa mereka menutup ni merendahkan pandangan, nescaya mereka akan merendahkan pandangan mereka. Dia ayat kemudian pula wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Kata oleh Muhammad Muhammad bagi perempuan-perempuan yang mukmin supaya merendahkan pandangan, nescaya mereka akan merendahkan pandangan mereka. Jadi lelaki pun Quran perintah merendahkan, memejamkan pandangan, merendahkan pandangan. Orang perempuan pun sama. Quran memerintah supaya merendahkan pandangan, memejamkan pandangan. Sama aja hukum. Sebagaimana lelaki diharamkan melihat muka perempuan ajnabiyah, perempuan pun haram melihat muka lelaki ajnabi. Muka pun haram dah, sama telah anggota tubuh yang lain. Walaupun lelaki tak wajib tutup, melainkan antara pusat dan lutut. Di hadapan perempuan ajnabiyah, perempuan ajnabiyah tak boleh nak tengok. Sebab apa? Sebab aurah lelaki di hadapan perempuan ajnabiyah iaitu sekalian badan. Macam mana? Orang kerja pejabat susahlah. Lelaki, perempuan, perempuan, lelaki. Itu pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, pandangan Imam Nawawi. Tapi bagi pandangan Imam Rafi'i, lelaki tengok muka perempuan, perempuan tengok muka lelaki, hanya makruh jua. Tidak diharamkan, melainkan menimbulkan syahwat, baru diharamkan. Menimbulkan fitnah, baru diharamkan. Lelaki tengok muka perempuan, perempuan tengok muka lelaki. Pandangan Imam Nawawi hukumnya haram. Pandangan Imam Rafi'i hukumnya makruh, jikalau tidak menimbulkan fitnah. Ada ni. Jadi kau nak pakai pandangan Imam Nawawi pada masa kita sekarang ni, sukar sikit. Tapi warak dia begitulah. Tapi kita hanya kalau pandangan Imam Rafi'i pun kena jagalah. Kena jaga. Batasannya kena jaga. Sebab lelaki-lelaki, perempuan-perempuan, walaupun kerja sekali, mana kena jaga. Tapi kalau pandangan Imam Rafi'i, pandangan mazhab Hanafi, pandangan mazhab Hanbali, melihat muka perempuan, perempuan melihat muka lelaki, tidak diharamkan. Melainkan jika bawa pada fitnah, baru diharamkan. Hanya hukumnya makruh jua. Tapi kalau pandangan Imam Nawawi, dah kitab ni pandangan Imam Nawawi ni, yang mana nanti dia akan pergi pada aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi sekalian badan.
Tidak ada pengecualian. Nanti dia akan bicara di bawah. Maknanya perempuan ni wajib pakai purdah di hadapan lelaki ajnabi. Maka lelaki haram tengok muka perempuan, tak tengoklah sebab dia pakai purdah. Faham tak? Ni dia akan cerita. Itu pandangan Imam Nawawi. Pandangan Imam Nawawi, pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Muka perempuan aurah di hadapan lelaki ajnabi. Mereka pandangan Imam Rafi'i, pandangan mazhab Hanafi, pandangan mazhab Maliki. Muka perempuan bukan aurah di hadapan lelaki ajnabi. Hanya wajib tutup jikalau timbul fitnah. Jadi orang kita duk pakar orang perempuan ni muka tak tutup ni, ini pandangan Imam Rafi'i. Tapi itu pandangan tak dalam mazhab Syafi'i. Nantilah kita ni dan jika berhadapan di bawah tu, dan jika berhadapannya perempuan dengan laki-laki ajnabi, maka itu sekalian badannya juga. Adapun melainkan muka dan dua tangan, itu dalam semayang. Perempuan di hadapan lelaki Nabi sekalian badan, tidak ada pengecualian muka dan dua tangan. Ini pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Mana perempuan wajib pakai purdah. Tapi kebanyakan orang kita tak pakai purdah. Itu pandangan Imam Rafi'i. Pandangan Imam Rafi'i, aurah lelaki perempuan di hadapan lelaki ajnabi sama dengan aurah perempuan di dalam sembahyang sekalian badan melainkan muka dan dua tangan. Atau kita tak pakai pandangan Imam Rafi'i. Jadi pandangan Imam Rafi'i sama juga. Lelaki tengok muka perempuan, yang perempuan tak tutup muka, perempuan tengok muka lelaki, sama hukum dia. Dimakruhkan, tidak diharamkan, melainkan jika bawa pada fitnah. Tapi nak cerita sininya, aurah kita di hadapan perempuan ajnabiyah sekalian badan, bukan antara pusat dan lutut. Cuma orang lelaki hanya wajib tutup antara pusat dan lutut juga. Kerana nak memudahkan orang lelaki ni jenis kerja kot luar semua orang lelaki ni. Tapi aurahnya sekalian badan. Jadi maknanya perempuan di hadapan lelaki ajnabi sekalian badan, lelaki di hadapan perempuan ajnabiyah sekalian badan belaka, sama je. Ini kitab kita ni. Hukum mudah je ni. Kalau tanya berapa kali sama apa aurah kita macam mana kalau dengan lelaki, tak apalah, atau pusat dan lutut. Kita dengan perempuan pusat dan lutut, siapa kita? Dah sekian badan. Sekian badan, cuma tak wajib tutup sahaja. Satu lagi aurah lelaki. Dan jika ada lelaki dalam khulwah, maka dua kemaluannya, maka hasil bagi lelaki itu tiga aurah. Satu, aurah antara pusat dan lutut dalam sembahyang bagi lelaki, lelaki dengan lelaki, lelaki dengan perempuan mahram. Aurah kedua lelakinya di hadapan perempuan ajnabiyah sekalian badan. Aurah lelaki dalam khulwah seorang diri, dua kemaluan. Yang mana kita ni lelaki sama, perempuan sama, wajib menutupi aurah termasuk di luar sembahyang, walaupun seorang diri, walaupun gelap gelita. Dan satu lagi ni, kita seorang diri, gelap gelita, ada aurah yang wajib kita tutup. Mana? Dua kemaluan. Nak tanya bulat tak boleh, haram. Aurah dalam khulwah dia panggil, aurah seorang diri dalam khulwah satu, walaupun gelap gelita sekalipun, tak buka api, ada aurah dia. Dia panggil aurah dalam khulwah. Mana lelaki seorang diri, nanti perempuan pun ada aurah dalam khulwah seorang diri. Mereka ada aurah, kita pun ada aurah. Sebab kita wajib menutupi aurah, sekalipun kita seorang diri, sekalipun dalam keadaan gelap gelita sekalipun, kita wajib menutupi aurah. Mana aurah kita? Ketika kita seorang diri, aurah kita adalah dua kemaluan. Dua kemaluan wajib kena tutup. Diharuskan buka aurah ketika seorang diri jikalau ada kerana hajah. Baru bicara bahajah. Hukumnya wajib menutupi aurah
Di luar sembahyang wajib. Jikalau khulwah sekalipun, jikalau kelang gelap sekalipun, wajib menutupi aurah. Tapi apakah aurah lelaki seorang diri? Dua kemaluan. Jadi kalau kita ambil pandangan tadi, aurah lelaki antara pusat dan lutut dalam sembahyang pada ni dengan perempuan yang mahram. Jadi hak lelaki dengan lelaki tu kan, hak pandangan itu kan dua kemaluan kan. Kan duduk sini Jadi sama dengan aurah lelaki dalam khulwah, aurah lelaki sesama lelaki dua kemaluan atas pandangan tadi. Tapi sini satu je sini ni. Hak dua kemaluan hanya ketika dalam khulwah sahaja. Dua kemaluan. Jadi dalam sembahyang lelaki dengan lelaki, lelaki dengan perempuan yang mahram antara pusat dan lutut. Di hadapan perempuan ajnabiyah sekalian badan. Yang ketiganya aurah lelaki dalam khulwah dua kemaluan. Tapi kalau ambil pandangan tadi, lelaki dengan lelaki dua kemaluan sama dengan lelaki dalam khulwah dua kemaluan. Jadi gitulah. Cuma aurah seorang diri ni diharuskan kita buka jikalau ada hajah. Contohnya kita nak mandi. Tu contoh. Contoh hajahnya kita nak mandi. Kalau kita nak mandi kan, mandi telanjang, apa hukum dia? Harus seorang diri kan. Sebab apa? Sebab ada hajah. Dia cuma hajah ni sekarang wajib menutupi aurah walaupun di dalam khulwah. Walaupun dalam khulwah wajib menutupi aurah, iaitu dua kemaluan. Diharuskan buka aurah ni jikalau ada hajah. Nanti aurah perempuan khulwah antara pusat dan lutut. Aurah perempuan ketika seorang diri dalam khulwah ni seorang diri lah. Mana aurah perempuan di rumah seorang diri, tak ada orang lain. Ini antara pusat dan lutut. Kita orang lelaki dua kemaluan, orang perempuan antara pusat dan lutut. Diharuskan buka jika ada hajah. Kalau kata mandi, itu hajah besar. Dia kata hajah li adna gharadin, walaupun sekurang-kurang hajah. Sekurang-kurang hajah. Dalam kitab ni cerita kitab lah, mana sekurang-kurang hajah. Perempuan nak menyapu rumah, rumah berabuk sangat. Kalau sapu sekali dengan pakai baju kain ni jadi berdebu baju, dia pun buang baju tanya bulat, boleh dah sebab ada hajah. Dia cerita hajah, dia panggil ada hajat gitu, ada hajat supaya baju tak berabuk, boleh dah nak buka antara pusat dan lutut perempuan dalam khulwah ni. Mana boleh telanjang dah, sekadar tu panggil hajah. Sekadar tu panggil hajah dah boleh. Kalau kita nak mandi sama telur lah, kita nak mandi sama telur, kita nak salin baju sama telur, atau hajah dia panggil. Mana wajib menutupi ni melainkan ada hajah. Contohnya kalau kita nak mandi ataupun nak salin pakaian. Walaupun kita nak salin pakaian tu dalam masjid sekalipun, tak ada orang ni, ataupun masjid tu dia ada bilik, dia ada buat bilik untuk bersalin. Tapi masjid tu kenapa molek macam sini tu kan, tapi ni bukan masjid. Mana kalau masjid dia pun buat ruang untuk bersalin, tak ada orang, dia pun buang habis seluar dia, selanya bulat baru dia ambil. Tak buat kerja gitu. Tapi kalau buat gitu macam mana? Tidak diharamkan. Sebab apa? Ada hajah. Apa hajah dia nya? Nak saling pakaian. Dalam masjid itu haram ke? Tidak. Tapi tidak beradab dia panggil. Tapi nak cerita kalau dia loroh habis dulu, baru dia ambil baju baru, seluar baru, kain baru untuk semayang tu dalam masjid ni. Tapi tak, dalam masjid pun dalam bilik bersalinan, bilik salinan tu ruang masjid lagi tu. Masjid kan dia hanya buat bilik sikit untuk nak tukar pakaian. Tapi panggil apa tu? Panggil masjid. Tapi dalam khulwah lah, dia pun telanjang bulat, baru dia pun pakai baju hak baru ni nak semayang. Tak haram sebab ada hajah. Apa hajah dia ni? Nak saling pakaian. Walaupun dalam masjid sekalipun, tapi tidak ada orang lah khulwah. Tapi waktu bicara bab hukum, bicara bab adab tu bicara bab lain pula. Kita mandi, adabnya pakailah kain basahan, itu adab. Itu bab adab. Tapi kalau dia telanjang, harus. Sebab apa? Seorang diri, tak ada orang kan? Khulwah lah dipanggil. Dah kata dalam khulwah ada aurah dua kemaluan, ialah ini hukum asal. Tapi kalau ada hajah, boleh buka. Kalau kerana panah, boleh buka. Sebab apa panah? Hajah. Ini kalau mandi sama telur lah hajah dia ni. Tapi ada aurah tak seorang diri? Ada.
Aurah lelaki seorang diri, 2 kemaluan. Nanti aurah perempuan seorang diri, antara pusat dan lutut. Jadi aurah lelaki ada 3 jenis aurah lelaki. Antara pusat dan lutut dalam sembahyang sesama lelaki dengan perempuan mahram. Yang keduanya di hadapan perempuan ajnabiyah sekalian badan. Yang ketiganya aurah lelaki seorang diri, 2 kemaluan. Keduanya aurah perempuan yang hamba orang. Itu hak yang kedua. Yang ketiganya aurah perempuan merdeka. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.